Sabah akan memastikan pembangunan penanaman padi di negeri ini mencapai sasarannya. Ia bagi membolehkan Lembaga Padi dan Beras Sabah berfungsi sebagai agensi yang dapat meningkatkan pengeluaran makanan dan keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Lembaga Padi dan Beras Sabah juga akan mempengerusikan jawatan kuasa pembangunan padi di setiap daerah. Already moving very actively, and the rice board members functioning more different from other board. That means our board members also become chairman of jawatan kuasa pembangunan padi in every district. Datuk Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui media dalam program tinjauan mesra anjuran Parti Solidariti Tanah Air Kusta, bahagian Luyang di Damai Plaza. Tinjauan mesra ini bagi memberi peluang kepada kepimpinan parti untuk lebih dekat dengan masyarakat. Datuk Jeffrey yang juga Presiden STAR yang diiringi Timbalan Presiden STAR, Datuk Kenny Chua Tek Ho dan Ketua Bahagian STAR Luyang, Leong Kui Fui menyerahkan limau mandarin dan kalender tahun 2025 kepada peniaga dan pengunjung. Program seumpama akan turut dilaksana di Keningau dan di beberapa kawasan di pantai timur negeri ini. Program tinjauan mesra yang diadakan sempena perayaan Tahun Baharu Cina mampu mengeratkan silaturahim antara pemimpin dan rakyat. Menerusi program itu, rakyat berpeluang menyuarakan secara terus kepada pemimpin mengenai permasalahan yang dihadapi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, ia sekaligus membolehkan pemimpin peringkat akar umbi mengambil tindakan sewajarnya bagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat. Sebenarnya bukan menjelang Chinese ini saja, tapi bila-bila pun kita boleh buat walkabout, but because Chinese New Year is a bit special, so kita berkumpul semua ketua-ketua bahagian, semua ahli-ahli parti untuk beramai-ramai menyantuni especially peniaga-peniaga di sekitar Kota Kinabalu dan juga semua rakyat. Datuk Joakim menyatakan demikian kepada pemberita selepas tinjauan mesra Parti Bersatu Sabah PBS sempena Tahun Baharu Cina 2025 di Tamu Mingguan Jalan Gaya. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berharap tahun ular dalam kalender zodiak Cina tahun ini diharap membawa lebih banyak kegembiraan dan keceriaan selain kemajuan kepada Sabah. Terdahulu, Datuk Joakim turut membuat tinjauan mesra di Pasar Lido Kota Kinabalu dan menyerahkan kalender Baharu 2025 kepada peniaga dan orang awam. Kerajaan negeri sentiasa komited meraihkan kepelbagaian perayaan dalam usaha menyemarakkan perpaduan masyarakat majmuk di negeri ini. Komitmen itu dapat dilihat menerusi penyerahan Kepala Singa kepada Persatuan Tionghoa di seluruh Sabah yang telah dilaksana sejak 3 tahun lalu. Kita ada lebih 400 Kepala Singa setiap tahun akan bagi di seluruh Sabah. Semua persatuan-persatuan Tionghoa ini dia tapaklah. Jadi ini sudah nampak satu kerajaan yang berjiwa rakyat, berharmoni, dan nampaklah rakyat pun semua suku kaum dijaga. Datuk George berkata demikian kepada pemberita dalam majlis penyerahan Kepala Singa kepada masyarakat Tionghoa sempena Tahun Baru Cina di Pertubuhan Pendidikan Akhlak Chi Siang Ko. Beliau berharap tahun ini terus membawa kemakmuran kepada masyarakat sekaligus meningkatkan usaha memperkukuh ekonomi negeri. 37 Kepala Singa diagihkan kepada Persatuan Tionghoa di sekitar Sandakan dalam program ini. Program promosi pelancongan dan kebersihan at Batu Sapi Sandakan, langkah proaktif Pejabat Parlimen Batu Sapi mengangkat lanskap Batu Sapi sebagai destinasi pelancongan di negeri ini. Program dengan kerjasama badan bukan kerajaan NGO itu juga seiring matlamat menjadikan Batu Sapi sebagai lokasi pelancongan menarik dan bukan hanya kawasan perindustrian. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan yang juga Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yakin program seumpama dapat mengembalikan keindahan pantai Pasir Putih dan dikunjungi pelancong dalam dan luar negara sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi sektor pelancongan. Dalam masa sama, ia juga mendidik masyarakat akan kepentingan menjaga alam sekitar.
Alhamdulillah dalam masa 2 tahun ini kita dapat kembalikan keceriaan pantai Pasir Putih kerana di Sandakan ni pantainya yang paling dekat ialah Pasir Putih. Itu sebabnya kita mau melihat keadaan Pasir Putih ni satu diberikan perhatian sewajarnya. Kita boleh mewujudkan produk yang boleh menarik yang juga yang boleh membawa kemampanan dari sudut offering ataupun hidangan pantai Pasir Putih itu sendiri. Program yang dijayakan dengan kerjasama Persatuan Amal Kebajikan Sosial Sandakan, PAKSS mendapat reaksi positif. Kerjasama daripada belia-belia lah. Kita dapat kumpul golongan masyarakat lah tuan, belia ke, kanak-kanak ke, atau golongan dewasa dapat kesedaran lah tuan melalui program ini bahawa pentingnya kebersihan. Parlimen sudah memasang solar seperti yang kita nampak sekarang yang berada di kawasan Pasir Putih ini sebanyak 60 buah solar baru. So solar ni kebanyakannya di bawah dahan pokok. So pokok ni kita akan buat pruning kita untuk membuat satu benteng sampah. So benteng sampah tu dapat lagi untuk mengurangkan sampah turun ke inilah pesisiran pantai. Program ni sangat-sangat memberi impak yang besar kepada belia, khususnya lah sebab Pasir Putih ini adalah tempat yang selalu dikunjung oleh warga-warga Batu Sapi. Jadi kalau Pasir Putih ini adalah tempat orang bilang macam pelancongan lah. Lagi satu Pasir Putih ini kalau Sabtu Ahad ramai pengunjung. Sangat bagus untuk dari segi pelancongan, lagipun boleh meningkatkan kebersihan untuk kawasan ini, boleh memupuk perpaduan di kalangan semua kaum, berbagai kaum. Tak kira bangsa Cina ke Melayu, semua kita join sama-sama untuk melakukan aktiviti. Seramai 300 peserta mewakili zon Karamunting yang meliputi Pasir Putih, Kampung Air dan Kampung Bokara menjayakan program ini. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS disaran menjadikan Muay Thai sebagai acara tahunan. Ia bagi menarik lebih ramai penyertaan dalam sukan itu sekaligus melahirkan atlet seni beliadari yang mampu diketengahkan ke peringkat tinggi. Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin berkata, selain melahirkan masyarakat aktif dan sehat, sukan ini juga dilihat mampu menyatukan perpaduan pelbagai kaum. Dan saya harap oleh kerana meriahnya sukan Muay Thai di Sabah ini, ianya boleh jadi setiap daerah itu dianjurkan sukan-sukan begini dan kemudiannya diadakan satu piala di peringkat negeri dan kita boleh angkat anak-anak Sabah yang berpotensi untuk lebih maju lagi ke persada antarabangsa dan juga rantau ini. Beliau ditemui pemberita dalam program Reunion of Champion. Sementara itu, Presiden Muay Thai Sandakan Muhammad Ajman Ajmain berharap kerajaan dapat menyalurkan lebih banyak dana dan peruntukan untuk pembangunan sukan Muay Thai di Sabah. Sukma 2024, sukan Muay Thai ialah sukan yang telah memberikan pingat emas terbanyak, menyumbang pingat emas terbanyak kepada tim Sukma Sabah. Jadi kita mahukan perhatian yang lebih, kalau boleh kita merayu supaya diberikan bantuan kepada Persatuan Muay Thai Negeri Sabah dengan lebih baik lagi lah. Sekarang ni memang sudah baik, tetapi kita mengharapkan lebih perhatian. 120 peninju amatur dan 32 peninju profesional dari dalam dan luar negara menyertai program 2 hari ini. Tunas Asas Bola Sepak TAPS komited menyediakan lebih banyak peluang untuk pemain muda beraksi dalam kejohanan dan pertandingan luar tahun ini. Pengurusinya Sulaiman Muhammad Noor berkata, fokus utama ketika ini memastikan pemain dalam semua kategori mendapat pendedahan konsisten. Ia bukan sahaja melalui latihan mingguan, malah penyertaan aktif dalam kejohanan. Rancangan kita pada tahun ini adalah kita membuat karnival, kejohanan sama ada dalaman atau kita akan buatkan anjuran untuk menjemput sukan-sukan lain secara berkala, berjadual pada tahun ini supaya kita lebih konsistenlah mengadakan program pembangunan ini. Selepas Hari Raya, insyaAllah kita akan adakan satu. Mempuasa itu dah dapatlah. Lepas hari ini kita akan satu kejohanan lagi, kan? Selepas 3 bulan, biasanya 3 bulan. Beliau ditemui RTM dalam Karnival Tahun Baru Cina dan Christmas TAPS Sabah FC. Karnival platform penting untuk membina semangat berpasukan dan kekeluargaan sambil memberi pengalaman luar padang kepada pemain muda, khususnya kategori bawah 13 tahun dan bawah 10 tahun. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.